Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita, yang telah menjadikan kita, memberikan lagi kita peluang untuk sama-sama berada di bulan Ramadan, di khususnya di 10 malam akhir Ramadan yang telah Allah janjikan pelbagai peluang, telah Allah janjikan pelbagai nikmat dan keistimewaan dalam bulan Ramadan ni. Jadi kita Allah kata ada hadis yang menyebut rahma anfarajulin man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Rugilah bagi mereka yang mendapat bulan Ramadan tetapi mereka tidak dapat keampunan daripada Allah. Jadi apa sebenarnya cara untuk mendapatkan keampunan daripada Allah ni, kan? Kalau kita mungkin di akhir-akhir Ramadan ni ramai yang sibuk nak cari baju raya, kan? Ada yang cari, yang sibuk tengah membuat kuih raya, kan? Malam-malam siap untuk buat kuih raya. Ada juga yang sibuk menyediakan persiapan untuk hari raya. Jadi adakah sebenarnya kita sudah bersedia untuk mengakhiri Ramadan kita, kan? Adakah kita sudah bersedia untuk mendapatkan kesemua peluang dan keistimewaan yang telah Allah janjikan di bulan Ramadan ini? Jadi menurut hadis tadi itu, rugilah orang yang keluar daripada bulan Ramadan ni dalam keadaan tidak mendapat apa-apa keampunan daripada Allah, kan? Sebab Allah membuka, Allah kan ada hadis juga yang menyebut iza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila datangnya bulan Ramadan, maka akan dibukalah pintu syurga seluas-luasnya, akan ditutup pintu neraka dan akan dirantai syaitan. Jadi inilah peluang untuk kita yang daripada bulan-bulan biasa, kan, kita bulan-bulan biasa kita beramal seperti biasa, tapi bulan Ramadan kita menggandakan amal-amal kita, dan supaya kita mendapat keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah. Jadi macam mana cara kita nak mendapatkan keampunan ni? Inilah perkara yang saya cuba kongsikan. Mungkin simple sahaja kalau tuan-puan yang mendengar, tapi mudah-mudahan kita dapat clear apa sebenarnya yang boleh kita lakukan, lagi-lagi di akhir-akhir Ramadan ni, tinggal berapa hari je lagi dah nak raya, kan? Jadi antara perkara yang boleh kita lakukan ialah ada 3 perkara. Yang pertama, kita tanamkan azam setinggi-tingginya bahawasanya aku ingin mendapatkan Ramadan, aku ingin keluar daripada Ramadan dalam keadaan suci daripada dosa, kan? Mungkin dosa-dosa kecil, bersih daripada dosa-dosa kecil, dan bersih juga daripada dosa-dosa besar, dan berazam untuk, kalau kita ada pernah melakukan dosa-dosa yang besar, maka bertaubatlah supaya mudah-mudahan bulan Ramadan menjadi titik tolak permulaan untuk kita menjadi orang yang baharu. Apabila bulan Syawal menerima nanti, kita dah mula menjadi orang yang lebih baik, kan? Contohnya kalau kita biasa merokok, kan? Kita biasa merokok, jadi saat aku bulan Ramadan ni aku nak bebaskan diri aku daripada rokok. Jadi kita berusahalah, berazam, niat, tanam azam dan berusaha untuk mencapai supaya apabila kita habis Ramadan nanti, kita keluar daripada kebiasaan kita yang biasa merokok dan menjadi orang yang lebih baik, yang bebas daripada rokok. Itu contoh kecil lah, dan macam-macam lagi dosa-dosa yang biasa kita lakukan, kan? Kita nak jadikan bulan Ramadan ni supaya dia membantu kita dalam membersihkan diri kita daripada dosa. Itu yang pertama, kita kena tanamkan niat dan azam yang kuat lah. Yang kedua ialah kita memperbanyakkan istighfar dan zikir lah, kan? Istighfar, kan, ada Allah menjanjikan syurga kepada orang-orang, antara orang-orang yang Allah janjikan syurga ialah wal mustaghfirina bil ashar, kan? Orang-orang yang memohon keampunan di waktu pagi. Jadi waktu pagi sebelum subuh tu, waktu bersahur tu, sebenarnya ialah waktu yang sangat mustajab, ataupun waktu yang sangat baik untuk kita beristighfar, untuk kita memperbanyakkan zikir-zikir kita supaya
kita memohonlah keampunan daripada Allah. Kan? Banyakkan qiyamul lail, banyakkan solat-solat sunat, witir dan sebagainya. Dalam solat-solat kita tu kita banyakkan memohon ampun daripada Allah. Kan? Kalau kita wanita yang tak mampu nak qiyamul lail, contoh akhir-akhir Ramadan ni, alamak kan, akhir Ramadan pula lah kena haid kan. Jadi untuk kita cover balik kan, jadi wanita yang bijak. Jangan bila haid je dah berhenti daripada ibadah. Bangun sahur juga, cuba sediakan makanan-makanan untuk bersahur, ahli keluarga kan, suami, anak-anak. Kalau kita ni bujang lagi, ada mak ayah kan yang nak berpuasa, jadi kita bantu untuk sediakan makanan bersahur. Dalam masa yang sama, gunakan juga untuk zikir. Kalau rasa tak sempat sangat, buka zikir-zikir daripada radio, Spotify ke, apa-apa yang boleh membantu kita mendengar dan juga menyebut dalam dengan mulut kita lah, tanpa kita perlu duduk dan fokus. Contoh dah tak sempat nak masak sahur ni kan, tak sempat dah nak zikir, tak apalah, buka je radio ataupun Spotify ke apa-apa. So kita sambil kita masak tu, kita sambil berzikir. So buat dua kerja dalam satu masa kan. Perempuan ni biasanya multitasking, jadi semua benda boleh buat, maksudnya 2-3 benda boleh buat dalam satu masa. Jadi kita cuba perbanyakkan istighfar dan zikir. Mudah-mudahan bukan sahaja kita dapat ampunan, tapi kita mendapat janji Allah sebagai orang yang Allah janjikan syurga. Kan? Yelah, memanglah Allah janjikan syurga sebab Allah dah ampunkan dosa kita semua kan. Dosa kita dah tak ada, jadi apa lagi salah kita untuk menyebabkan kita tidak dapat masuk syurga kan. Jadi gunakan masa waktu sahur, sebelum sahur, waktu sebelum subuh tu untuk kita memperbanyakkan amal ibadah kita kan. Kemudian yang ketiga ialah beramal, banyakkan beramal soleh kan, banyakkan amal-amal soleh kan. Tadi kita kata zikir, istighfar dan sebagainya tu dengan mulut kita kan, kita gunakan dengan mulut kita, hati kita, hadirkan hati kita apabila kita beristighfar dan berzikir. Tapi yang ketiga ni lebih lagi lah kan, amal-amal soleh semua tu sebenarnya dia bukan tak ada kaitan dengan keampunan, tapi dia sangat besar kesan dia kepada Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Bila kita berpuasa contohnya kan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi kan. Ada hadis yang sahih kan, Rasulullah kata, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka dia akan mendapat keampunan daripada Allah. Itu juga adalah kan antara perkara-perkara amal soleh ni kan. Perkara amal soleh bila kita lakukan, dia akan menjadi penyebab kepada terhapusnya dosa-dosa kita. Jadi bukan setakat istighfar je kan, kita kena banyakkan amal. Tadi puasa kan, ada juga hadis yang sama yang matan dia berbeza. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi kan. Siapa yang mendirikan Ramadan dalam keadaan keimanan dan pengharapan, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa dia. Jadi tadi siam, tadi puasa, sekarang pula qama kan. Siapa yang mendirikan Ramadan, kita kalau ulama dia kata, ulama mentafsirkan qama ni sebagai qiyam lah kan, bangun di waktu malam kan. Waktu malam tu bermula daripada maghrib sehinggalah waktu sahur. Jadi bermula daripada buka puasa, solat maghrib, kemudian ada isyak, tarawih dan sebagainya, kemudian tidur dan bangun semula untuk qiyamul lail, solat tahajud, hajat, taubat dan sebagainya, kemudian sahur. Itu semua dipanggil sebagai qiyam kan. Kita mendirikan waktu malam kita kan, tanpa perkara yang sia-sia. Jadi siapa yang dapat saum dan qiyam ini, maka dia akan mendapat ampunan daripada Allah. Apa lagi perkara yang boleh mengampunkan dosa? Apa lagi amal soleh yang boleh kita buat? Bukan setakat puasa dan qiyam saja, macam-macam lagi. Sedekahnya kan, cuba berazam untuk bersedekah. Tak kisahlah dengan cara macam mana pun. Mungkin kalau kita tengah scroll Instagram ke Facebook ke kan, tiba-tiba ada keluar iklan sedekah, tekan je donate kan, tekan je nak
nak derma berapa? RM5, RM10 kan, tak masalah pun. Bukan nilai yang menjadi ukuran, tapi keikhlasan, berapa banyak yang kita nak bagi, berapa sedekah yang kita nak beri tu yang akan dinilai oleh Allah kan. Kemudian boleh juga dengan cara kita jumpa, contoh kalau cikgu jumpa anak murid dia belanja makanan berbuka kan, contoh, ataupun masak makanan berbuka, hantar sikit di sekolah kan, contoh belajar asrama, hantar sikit di sekolah untuk belajar-belajar di asrama. Jadi semua tu adalah sedekah-sedekah yang kita boleh buat kan. Antara hadis yang juga menyebut tentang sedekah ni ataupun memberi makan kan, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri kan. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti mana orang yang berpuasa tersebut tanpa berkurang sedikit pula. Maksudnya pahala yang dia dapat yang memberi makan tu sama macam dia berpuasa sehari kan. Jadi ni lebih-lebih lagi untuk wanita-wanita yang haid kan, yang haid lah, yang tak dapat melaksanakan ibadah-ibadah, contohnya macam baca Quran, solat dan sebagainya. Jadi gunalah, inilah peluang kita kan, memberi makan kepada orang yang berpuasa. Cuba kalau ada duit lebih, beli makanan bagi pada orang, ataupun ada duit lebih, tak banyak sangat bajet, okey, beli bahan sikit dan masak kan. Tak perlu pun yang dahsyat-dahsyat sangat, masak nasi biryani ke apa, tak perlu kan. Mungkin boleh buat kuih sikit, bagi pada jiran dan sebagainya pun sebenarnya dah boleh dikira kan. Yang penting dikira sebagai makanan berbuka. Man fattara sha'iman, siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Jadi 3 perkara ni adalah perkara yang kita boleh lakukan di akhir-akhir Ramadan ni kan. Nak confuse apa benda lagi aku nak buat dalam Ramadan ni, dah nak akhir-akhir ni kan. Jadi alamak, tak tahu nak buat apa kan. Contoh dah khatam Quran dah habis dah. Jadi adakah dah nak berhenti? Sibuk pula nak bersiap untuk raya? Tidak kan. Boleh nak bersiap untuk raya tu, tidak adalah dosa kan, selagi tidak berlebih-lebihan dan tidak membazir. Tapi lebih baik kita jadikan dia sebagai nak bersedia untuk hari raya ni secara sederhana sahaja, dan fokus pada ibadat-ibadat akhir supaya kita betul-betul mendapatkan keampunan yang dijanjikan oleh Allah. Jadi saya recap balik yang 3 perkara yang kita nak kongsi bersama dalam di akhir Ramadan ni ialah, yang pertama, tanamkan azam untuk mendapat Lailatul Qadar, untuk mendapat keampunan daripada Allah, untuk membebaskan diri daripada dosa-dosa yang kita biasa buat ataupun kita pernah lakukan kan. Tanamkan niat ni penting sebab dia adalah kunci kepada amal kan. Azam, tanam niat dan azam untuk berubah. Yang kedua ialah kita beristighfar. Banyakkan beristighfar di waktu terutama di waktu sahur, sebelum bersahur, ataupun waktu berbuka pun boleh kan. Antara waktu-waktu yang mustajab doa kan, waktu sebelum berbuka, itu pun boleh juga kita berdoa dan beristighfar, mohon keampunan daripada Allah kan, sebanyak-banyaknya. Yang ketiga ialah banyakkan amal soleh. Apa sajalah amal soleh, puasanya, qiyamnya, sedekahnya, memberi makan kepada orang yang berpuasa, kemudian bertadarus Al-Quran, tilawatul Quran, baca Al-Quran sebanyak mungkin, dan banyak lagi amal-amal yang boleh kita lakukan. Menolong orang pun, semua apa saja ibadah yang boleh kita lakukan, kita boleh buat, dia akan digandakan pahala. Jadi banyakkanlah amal-amal, tak kisahlah dalam bentuk apa sekalipun. Contoh, ada setengah orang dia mudah berpuasa tapi dia susah nak qiyam. Jadi dia fokus betul-betul untuk berpuasa, tapi dia cuba-cuba sikit untuk qiyam. Ataupun ada orang setengah dia mudah nak qiyam tapi dia susah nak memberi duit ataupun sedekah. Jadi apa yang kita kuat, kekuatan kita tu gunakan semaksimum mungkin. Contoh, kita mudah qiyamlah sebanyak-banyaknya kan. Ada orang dia susah nak qiyam tapi dia mudah nak keluarkan duit dia untuk sedekah. Jadi kena banyakkan bersedekah kan. Mudah-mudahan dengan amal yang kita buat sedikit tapi istiqamah kan, akan lebih dekat dengan Allah dan lebih diterima oleh Allah kan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada sesuatu yang diterima oleh pendengar
yang boleh dijadikan manfaat dan diamalkan dalam kehidupan kita, terutama di bulan Ramadan ini. Aku qauli hadza, saya ucapkan selamat menghabiskan 10 akhir Ramadan, selamat berlumba-lumba untuk menambahkan amalan, dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.